Saya akan mulakan pembentangan kami dengan pengenalan kepada tajuk iaitu metodologi Imam Qutb As-Sittah. Secara umumnya kita tahu bahawa hadis Nabi merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran, dan hadis telah diterima dan dijaga oleh para sahabat seterusnya sampai kepada kita, dan kita guna hadis yang tersebut sehingga hari ini. Untuk mengkaji hadis secara baik, umat Islam telah dibantu dengan disediakan kitab-kitab hadis sebagai rujukan. Oleh demikian, para ulama telah menulis dan membukukan hadis dengan pelbagai metod ataupun cara untuk membuktikan bahawa mereka sudah pun memiliki metodologi dalam kajian dan penulisan. Di samping itu, di antara penulisan kitab yang paling banyak digunakan dalam kalangan umat Islam pada hari ini adalah daripada kutub As-Sittah, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, yang mana lebih dikenali dengan Sunan As-Sittah. Pendapat Sunan di sini adalah secara taglib memandangkan terdapat lebih banyak kitab Sunan. Metod yang digunakan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi adalah metod jawami', manakala Sunan At-Tirmizi pada asalnya gabungan antara metod Sunan dan jawami'. Selain itu, Sunan As-Sittah juga disebut sebagai Sihah Sittah, Usul Sittah, Umat Sittah dan Kutub Sittah. Selepas ini, akan menerangkan secara terperinci bagaimana metodologi Imam Kutub Sittah dalam meletakkan sesuatu hadis itu sahih, hasan, dhaif atau maudhu, dan membezakan antara ke-6 imam tersebut. Nama penuh Imam Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijrah bersamaan 21 Julai 810 Masihi pada hari Jumaat. Antara ciri-ciri Imam Bukhari ialah sejak berusia 10 tahun lagi, beliau sudah minat terhadap ilmu hadis. Beliau sudah mampu menghafal dan menguasai kitab karya Ibnu Al-Mubarak, karya-karya Imam Al-Waqi ketika berusia 16 tahun. Seterusnya, beliau wafat pada tahun 256 Hijrah semasa kaum Muslim sedang merayakan Hari Raya Aidilfitri. Ketika beliau wafat, dia berusia 62 tahun di daerah Kaltah kerana jatuh sakit. Antara guru-guru Imam Bukhari adalah seperti berikut. Seterusnya, antara anak murid Imam Bukhari pula adalah seperti yang berikut. Seterusnya, bagi biodata Imam Muslim pula, nama penuh beliau ialah Imam Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Kausa Al-Qushairi Al-Naisabur. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Antara ciri beliau ialah beliau sudah mula menghafal hadis dan berani untuk memperbetulkan kesalahan gurunya yang salah dalam menyebutkan periwayatan hadis. Selain itu, beliau juga mempunyai minat dan perhatian yang luar biasa terhadap ilmu hadis. Beliau juga berguru dengan ulama dari pelbagai tempat dan negara ketika umurnya 10 tahun. Imam Muslim berguru dengan Imam Al-Dakhili juga. Beliau wafat pada petang hari Ahad. Beliau wafat ketika berusia 65 tahun. Antara guru Imam Muslim adalah seperti yang berikut. Seterusnya, antara anak murid Imam Muslim adalah seperti yang berikut. Imam Abu Dawud. Nama penuh Imam Abu Dawud ialah Sulaiman bin Al-Ash'ab bin Ishaq Ibnu Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir pada 202 Hijrah dan lahir di Sajistan, Basrah. Antara ciri-ciri Imam Abu Dawud ialah beliau merupakan kanak-kanak yang amat mencintai ilmu dan senang bergaul dengan para ulama. Beliau juga banyak melakukan pengembaraan intelektual ketika masih muda. Tambahan lagi, Imam Abu Dawud dikenali sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama Al-Amin. Selain itu, beliau juga selalu disamakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya, ketika beliau berusia 20-an, beliau menuntut ilmu hadis dengan merantau ke negara lain. Antara negara yang beliau pergi untuk menuntut ilmu adalah Baghdad, Hijaz, Mesir, Iraq, Syam, Khurasan, Basrah dan Naisabur. Beliau wafat pada 16 Syawal di Basrah bersamaan 274 Hijrah ketika berusia 73 tahun. Antara guru-guru Imam Abu Dawud adalah seperti yang berikut. Selain itu, antara anak murid Imam Abu Dawud adalah seperti yang berikut. Berikutnya, biodata Imam At-Tirmizi. Nama penuh Imam At-Tirmizi ialah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sabrah Ibnu Musa Ibnu Ad-Daha As-Sulaimi Al-Bughi At-Tirmizi. Antara tempat beliau menuntut ilmu adalah di Hijaz, Khurasan, Iraq dan daerah Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad dan Ar-Rai. Tambahan lagi, beliau memulakan perjalanan intelektual ini pada 234 Hijrah. Antara ciri-ciri Imam At-Tirmizi, beliau dikenali sebagai orang yang mempunyai kemampuan menghafal dengan amat baik, terpercaya, bertanggungjawab, seorang yang rendah hati dan zuhud, orang yang bertakwa serta mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Imam At-Tirmizi juga mempunyai minat dan perhatian yang luar biasa terhadap ilmu hadis. Beliau berguru dengan ulama dari pelbagai tempat dan negara ketika umurnya 10 tahun. Imam Muslim berguru dengan Imam Ad-Dakhili. Selain itu, Imam At-Tirmizi wafat pada tahun 279 Hijrah ketika berusia 70 tahun. Pada hari Isnin malam, pada 13 Rejab di desa Buk di kota Tirmiz. Antara guru Imam At-Tirmizi adalah seperti berikut. Selain itu, beliau juga berguru dengan para intelektual dan ulama para hadis seperti Imam Bukhari. Dalam hal ini, beliau juga meriwayatkan hadis dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Antara anak murid Imam At-Tirmizi adalah seperti yang berikut. Imam An-Nasa'i. Nama penuh Imam An-Nasa'i ialah Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sina'an bin Basrah bin Barsh al-Khurasani. Imam Nasa'i dilahirkan di An-Nasa', iaitu sebuah kampung di Khurasan pada tahun 215 Hijrah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 214 Hijrah. Antara ciri-ciri Imam An-Nasa'i, pada zaman kanak-kanaknya, beliau dipenuhi dengan pendidikan agama yang dimulai dengan menghafal Al-Quran. Imam Nasa'i juga merupakan orang yang rajin beribadah dan berpuasa serta menunaikan ibadah haji setiap tahun. Malahan, beliau melakukan perjalanan intelektual dengan misi mencari periwayatan hadis. Pada usia 15 tahun, beliau mengunjungi Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Jazirah. Imam An-Nasa'i wafat ketika berusia 88 tahun atau 89 tahun di Ar-Ramlah pada hari Isnin pada 13 Safar tahun 303 Hijrah 1919 Masihi di Damsyik. Antara guru-guru Imam An-Nasa'i adalah seperti berikut. Selain itu, antara anak murid Imam An-Nasa'i adalah seperti yang berikut. Ibnu Majah.
Ibnu Majah atau nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Majah Al-Rabi'i Al-Qawizni. Beliau lahir pada tahun 209 Hijrah bersamaan 824 Masihi. Imam Ibnu Majah dilahirkan di Al-Qazwan. Antara ciri-ciri Ibnu Majah adalah beliau rajin dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman terutama hadis. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai orang yang siqah iaitu mempunyai kekuatan hafalan yang baik, juga seorang mufassir. Tambahan lagi, Ibnu Majah pernah mengunjungi Ar-Rai, Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah, Wasit, Mekah, Madinah, Damaskus, Hims, Bersih dan negara-negara lain dalam menuntut ilmu. Ibnu Majah meninggal pada tahun 273 Hijrah pada bulan Ramadan dan dikebumikan pada hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijrah semasa berusia 74 tahun. Antara guru-guru Ibnu Majah adalah seperti berikut. Selain itu, antara anak murid Ibnu Majah adalah seperti yang berikut. Okey, kita kepada kesahihan hadis Imam Al-Bukhari. Kriteria kesahihan hadis yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari ada 5. Yang pertama adalah rawi mestilah seorang yang muslim, berakal, jujur, kuat ingatan, bersifat adil serta tidak mudallis dan mukhtalif. Yang kedua adalah rawi adalah seorang yang sentiasa menjaga apa yang diriwayatkannya. Yang ketiga adalah sanadnya harus bersambung hingga ada pertemuan dengan sumber aslinya, yang mana minimum pertemuan adalah 1 kali pertemuan sahaja. Dan yang keempat adalah matan hadis yang tidak ada syaz dan tidak cacat. Dan yang terakhir sekali adalah tingkat keilmuan iaitu tabaqat haruslah yang paling tinggi. Hal ini kerana Imam Al-Bukhari hanya menerima dan menuliskan hadis dari kalangan perawi yang berada di tabaqat pertama dan hanya sedikit daripada tabaqat kedua. Di samping itu, kriteria kesahihan hadis dapat diketahui dari penelaahan para ulama dan kritikan hadis selepasnya. Dari situ kita tahu bahawa Imam Al-Bukhari pun sedang menerapkan kriteria bagi hadis sahih sebagaimana yang dikehendaki oleh para ulama, tapi lebih dari itu beliau memilih dan hanya mengambil hadis dari perawi yang mempunyai tabaqat paling tinggi dalam semua kategori penilaian bagi periwayatan sesebuah hadis sahih. Kedua pula adalah Imam Muslim. Imam Muslim tidak memasukkan hadis kecuali dari perawi yang adil, dhabit, kejujuran dan kepercayaan mereka diyakini mempunyai kemampuan hafalan yang baik dan tiada kekeliruan sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang sebelumnya. Dan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW iaitu musnad, muttasil dan marfu'. Kriteria ini adalah sama seperti Imam Al-Bukhari. Walaupun ulama menilai kualiti hadis-hadis dalam Sahih Muslim berada tempat kedua selepas Sahih Bukhari. Kerana apa? Kerana kriteria kesahihannya yang digunakan adalah lebih longgar daripada Imam Bukhari dalam mengambil perawi dari tabaqat tertentu. Yang mana dari segi liqah antara guru dan murid, ini hanya cukup sekadar hidup sezaman walaupun tidak ada bukti menunjukkan pertemuan keduanya. Berbezalah dengan Sahih Bukhari yang mana perlu ada pertemuan dengan sumber asli. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Imam Muslim mengkategorikan hadis kepada 3 bahagian, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Yang kedua pula adalah hadis yang diriwayatkan kekuatan hafalan perawi tidak terlalu kuat, dan ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah hafalannya dan hadisnya ditinggalkan oleh ulama. Dan demikian kategori pertama dan kedua sahaja yang diterima oleh Imam Muslim. Yang ketiga adalah Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud tidak hanya memfokuskan hadis sahih saja, malah dalam kitabnya termasuk hadis sahih dan dhaif. Imam An-Nawawi dan Ibnu Salah menjelaskan bahawa jika hadis itu diriwayatkan dalam salah satu kitab Sahih Bukhari atau Muslim, maka hadis tersebut adalah sahih. Manakala jika hadis yang tidak diriwayatkan dalam sahih, kitab sahih dan tiada ulama menerangkan mengenai tentang tabaqat, maka hadis tersebut adalah hadis hasan menurut Abu Dawud. Dan dinyatakan juga oleh Imam Abu Dawud, jika hadis itu sahih iaitu sahih zati, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu adalah seorang yang adil, sempurna ingatannya, sanad bersambung dan tidak ada kejahatan ilah sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengaplikasikan metod yang sedikit berbeza dari kitab-kitab lain, yang mana kitab ini antara yang terawal dalam menyatakan sebuah hadis dengan jelas. Walau bagaimanapun, syarat kesahihan hadis tidak dibincangkan oleh kerana ini tidak berbeza dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, iaitu perawinya thiqah, sanad bersambung dan terhindar dari syaz dan ilah. Hal ini difahami daripada syarat-syarat dalam sesuatu hadis menurut Imam At-Tirmizi sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmizi. Seterusnya kita kepada periwayatan hadis yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi. Yang pertama adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua pula ialah hadis sahih yang tidak disepakati para ulama untuk ditinggalkan dengan syarat hadis itu memiliki sambungan sanad dan tidak mursal. Yang ketiga adalah hadis yang tidak sepakati kesahihannya, maka Imam At-Tirmizi akan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Yang terakhir sekali adalah hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha sama ada hadis itu sahih ataupun tidak, asalkan ini tidak sampai kepada tingkap dhaif matruk. Seterusnya, para perawi yang diterima oleh At-Tirmizi adalah hanya perawi yang berada di tabaqat pertama, kedua dan ketiga, manakala tabaqat keempat diterima apabila melakukan penelitian dan semakan kerana perawi dari tabaqat ini dinilai ada mempunyai ilah ataupun cacat. Seterusnya adalah Imam An-Nasa'i. Kitab An-Nasa'i termasuk kutub sitah yang paling sedikit apabila memuat hadis dhaif perawi cacat. Perbahasan mengenai syarat kesahihan An-Nasa'i adalah sama dengan syarat dalam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Tidak dijelaskan di sini lagi. Okey, walaupun syarat kesahihan tidak seketat Bukhari dan Muslim, namun Ibnu Al-Hazimi dalam Abu Zahu mengatakan An-Nasa'i juga sebagaimana Abu Dawud yang hanya memasukkan hadis dari perawi yang berada dalam tabaqat pertama, kedua dan ketiga, tetapi tidak sampai kepada tabaqat keempat dan ke bawah. Selain itu, Imam An-Nasa'i juga meletakkan hadis yang terdapat dalam kitab Abu Dawud dan An-Nasa'i ini terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah hadis-hadis sahih yang juga ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kedua pula ialah hadis-hadis sahih yang menurut syarat Bukhari dan Muslim.
Abu Daud dan An-Nasa'i memasukkan hadis yang tidak disepakati ulama untuk ditinggalkan jika ianya bersambung sanad tanpa terputus. Hadis demikian termasuk jenis hadis sahih tetapi tidak termasuk dalam Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain mereka kerana keduanya tidak masukkan seluruh hadis sahih ke dalam kitab mereka. Yang terakhir sekali adalah hadis yang dimasukkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i ke dalam kitab mereka tanpa ada penjelasan dari keduanya tentang kesahihan hadis-hadis tersebut tetapi menerangkan tentang ilah dan kelemahannya yang dapat difahami oleh ahli hadis. Yang terakhir sekali ialah Imam Ibn Majah. Ciri khusus yang meletakkan Sunan Ibn Majah dalam senarai kutub sitah kerana terdapat banyaknya jumlah hadis yang diriwayatkan tapi ini tidak terdapat dalam 5 buah kitab hadis yang lain. Selain itu, kualiti hadis yang diletakkan dalam Sunan Ibn Majah tidak keseluruhannya hadis sahih, hasan. Bahkan ini terdapat hadis dhaif, marfu' dan maudhu' walaupun ini dalam jumlah yang sedikit. Dan Imam Ibn Majah ni tidak menjelaskan sebab-sebab kelemahan hadis dhaif yang dimasukkan dalam kitabnya. Seterusnya, perbahasan sebahagian syarat kesahihan Ibn Majah telah dibahaskan dalam syarat Imam Bukhari dan Abu Dawud. Kenapa tingkat Sunan Ibn Majah berada pada peringkat terakhir di bawah kutub khamsah? Kerana ini mempermudah dalam menerima hadis-hadis dari perawi yang tidak kenal dan dituduh berdusta. Bahkan di antara mereka ada para pendusta dan juga yang paling banyak hadis-hadis dhaif di dalamnya. Oleh yang demikian, ulama telah mengambil perhatian terhadap periwayatan, penyamakan dan penyalinannya sebagaimana kitab-kitab hadis lain yang mana mereka menyusun biografi para perawi bersama dengan perawi kutub sitah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada metodologi Imam Kutub As-Sittah. Yang pertama ialah Imam Bukhari. Imam Bukhari menggunakan metode Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi di dalam kitabnya. Yang dimaksudkan dengan Al-Jami' ataupun Al-Jawami' bermaksud penulisan kitab-kitab hadis yang menghimpunkan sekurang-kurangnya 8 bab utama dalam agama. 8 bab tu termasuklah akidah, hukum hakam, tafsir, sirah dan maghazi, riqaq ataupun zuhud, perubatan, adab, manaqib dan juga fitan. Seterusnya ialah Al-Musnad. Al-Musnad bermaksud hadis-hadis yang dikemukakan dalam kitabnya adalah bersambung. Bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis tersebut ialah hadis marfu'. Seterusnya ialah as-sahih. As-sahih iaitu Imam Bukhari beriltizam untuk mengeluarkan hadis yang sahih sahaja di dalam kitabnya. Seterusnya ialah al-mukhtasar. Al-mukhtasar Imam Bukhari tidak menyebutkan pun semua hadis yang sahih dalam kitabnya. Terdapat banyak lagi hadis sahih tetapi Imam Bukhari hanya menyebutkan sebahagian sahaja. Begitu juga beliau tidak pun menyatakan bahawa semua perawi yang sahih boleh dijadikan hujah. Seterusnya ialah ayyamihi. Ayyamihi bermaksud Imam Bukhari menyebutkan juga beberapa peristiwa yang berlaku di zaman jahiliyah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selain itu Imam Bukhari menunaikan solat 2 rakaat sebelum beliau meletakkan hadis di dalam kitabnya. Solat tersebut ialah solat istikharah yang mana Imam Bukhari akan meminta petunjuk daripada Allah sehingga beliau betul-betul yakin bahawa hadis yang ditelitinya mempunyai kualiti yang sahih. Setelah itu barulah beliau masukkan hadis tersebut ke dalam kitabnya. Okey, seterusnya yang ketiga ialah Imam Bukhari memotong-motong hadis, meringkaskannya dan mengulang hadis yang sama di beberapa tempat sesuai dengan maksudnya. Tujuan Imam Bukhari melakukan perkara tersebut adalah untuk menyimpulkan atau mengistinbatkan hukum daripadanya. Adapun Imam Bukhari mentaklikkan iaitu menghilangkan sanad pada hadis yang diulang kerana pada tempat lain sudah pun ada sanadnya yang bersambung. Okey, yang kedua ialah Imam Muslim. Imam Muslim meletakkan keseluruhan matan hadis beserta jalur periwayatannya pada satu tempat dan tidak dipisah-pisah dalam beberapa bab, juga tidak diulang-ulang penyebutannya. Dekat sini kita dapat lihatlah bahawa metodologi Imam Muslim terbalik dengan metodologi Imam Bukhari yang mana beliau mengulang-ulang hadis di dalam kitabnya, manakala Imam Muslim tidak mengulang-ulang hadis di dalam kitabnya. Tetapi ada yang menyatakan bahawa Imam Muslim akan mengulangi hadis tersebut apabila kerana terpaksa, yang mana hadis itu terlalu ringkas ataupun hadis itu melebihi daripada satu tajuk. Seperti dalam pembahasan keterangan, beliau akan mengatakan tambahan mengenai sanad ataupun matan. Okey, tambahan pula beliau ni mengulangi hadis adalah sebab apa? Sebab kerana hadis tu sukar untuk dipotong. Jadinya beliau akan mengulangi hadis tersebut. Beliau juga mengulangi adalah kerana untuk menghuraikan illah iaitu kecacatan kecacatan yang terdapat dalam sanad bagi hadis tersebut dan juga untuk menjelaskan faedah sanad dan maksud ilmiah daripadanya. Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang berulang ni pada satu tempat yang mana dia disusun mengikut bab dan dengan beberapa sanad yang berlainan. Seterusnya, metodologi yang kedua ialah Imam Muslim menjelaskan illah secara sampingan. Beliau menyatakan illah yang berlaku dalam sanad. Macam tadilah yang kita kata, Imam Muslim mengulangi hadis adalah disebabkan untuk menghuraikan illah kecacatan yang terdapat dalam sanad tersebut. Okey, kita tengok seperti hadis yang saya kemukakan ni. Okey, kat sini kita tengok sanad dia. Haddatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, haddatsana Ibrahim bin Sa'din an abihi Hafs ibni Asim an Abdullah bin Malik ibni Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini Al-Qanabi berkata Abdullah bin Malik bin Buhainah daripada ayahnya. Imam Muslim kat sini mengatakan bahawa kata-katanya daripada ayahnya dalam hadis ini adalah salah. Dekat situ dia ada kemukakanlah dalam Arab dia iaitu qala Al-Qanabi Abdullah bin Malik bin Buhainah an abihi qala Abu Husain Muslim wa qawluhu an abihi fi hadis khata'un. Dekat sini, Imam Muslim menyatakanlah kesilapan yang berlaku pada riwayat Al-Qanabi. Kesilapan ni boleh dikesan dengan melalui apa? Dengan merujuk jalan-jalan sanad yang lainlah, yang mana Al-Qanabi menyalahi perawi-perawi thiqah yang lain. Seperti dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan bahawa jalan daripada Abdul Aziz bin Abdullah. Tapi dalam Sunan Nasa'i pula, daripada jalan Qutaibah bin Sa'id dan juga yang lain-lain. Macam tu.
Okey, seterusnya metodologi bagi Imam Muslim yang ketiga ialah Imam Muslim akan membahagikan para perawi kepada 3 tabakat, iaitu 3 peringkat lah, yang mana tabakat yang pertama ialah hufaz yang mutqin, iaitu diyakini dari segi kedobitannya. Yang kedua, tabakat yang kedua ialah perawi yang pertengahan dalam hafalannya serta keyakinannya. Tahapnya lebih rendah lah daripada yang tahap yang pertama. Seterusnya tahap ketiga ialah perawi yang lemah dalam hafalannya. Pada perawi yang ketiga ni, Imam Muslim mengelakkan dirilah daripada mengambil hadis daripadanya. Okey, yang seterusnya, metodologi yang keempat ialah Imam Muslim mendahulukan hadis yang paling sempurna untuk dijadikan sebagai asas ataupun usul bab serta diikuti dengan hadis mutaba'at ataupun syawahid. Dekat sini Imam Muslim dia meletakkan hadis yang usul serta diikuti dengan hadis syawahid lah. Hadis syawahid iaitu hadis sokongan. Sokongan bagi hadis yang usul. Kat sini Imam Muslim mengambil hadis usul dalam kitabnya tu daripada tabakat yang pertama sahaja. Manakala hadis mutaba'at ataupun syawahid beliau mengambil daripada tabakat yang kedua. Berkenaan dengan kelas ketiga iaitu tabakat yang ketiga lah, Imam Muslim tidak menyebutkan langsung riwayat mereka. Dekat sini saya ada bagi contoh lah. Ada hadis usul dan juga hadis mutaba'at ataupun syawahid. Hadis usul ni Imam Muslim akan mengambil hadis yang amat panjang untuk dijadikan hadis usul. Manakala hadis mutaba'at, syawahid ni beliau akan mengambil beberapa lah hadis dalam 2 ataupun 3 macam tu sebagai sokongan bagi hadis usul. Okey, yang ketiga ialah Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud hanya mengumpulkan hadis di dalam kitabnya berkaitan fiqh dan memasukkan pelbagai jenis kualiti hadis daripada hadis sahih hingga ke daif. Dekat sini bermacam status yang Abu Dawud letakkan. Seperti hadis tu hadis sahih, hadis hasan lidati li ghairi, hadis daif li dhati ataupun hadis daif li ghairi. Tetapi untuk hadis daif, Imam Abu Dawud akan memberilah penerangan dan catatan khusus sebagai peringatan. Okey, untuk metodologi yang kedua ialah kitab Sunan Abi Dawud hanya merangkumi semua bab hukum secara ringkas sahaja. Dekat sini beliau hanya menyebutkan beberapa hadis sahaja, walaupun masih ada lagi banyak hadis sahih yang lain lah. Beliau berkata dengan menyatakan 4 buah hadis dari kitabnya sudah memadai dalam menjadi pegangan hidup bagi setiap orang. Dekat sini 4 hadis tersebut adalah: hadis pertama, hadis tentang ajaran dasar tentang niat dan keikhlasan yang menjadi dasar utama dalam setiap amal yang bersifat agama maupun dunia. Manakala untuk hadis yang kedua adalah tentang ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk melakukan setiap yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Untuk yang ketiga pula, hadis tentang mengatur orang lain supaya meninggalkan sifat sombong, menjauhi sifat iri dan dengki. Untuk hadis yang keempat ialah hadis tentang dasar sifat wara', yakni dengan cara menjauhi yang muskil dan yang syubhah yang diperselisihkan oleh para ulama'. Seterusnya, untuk metodologi yang ketiga ialah Imam Abu Dawud memberi perhatian kepada perbezaan lafaz penyampaian hadis serta menyatakan dengan jelas sama ada perawi tersebut mendengar secara langsung ataupun secara an-anah daripada syekhnya. Dekat sini saya kemukakan hadis bab taharah, hadis tentang kencing ditandas, bab fil bul fil mustaham. Dalam hadis yang saya kemukakan ni, jelaslah bahawa riwayat daripada Imam Ahmad jelas bahawa Ma'mar mengambil secara langsung daripada Ash'ath. Berbeza dengan Hasan yang meriwayatkan secara an-anah yang mengandungi andaian tidak mendengar secara langsung. Okey, kita tengok dekat Ma'mar ni, dia kata akhbarana. Akhbarana tu yakni mendengar secara langsung, memang diyakini. Manakala an-anah ni kita meragui sama ada andaian lah, sama ada dia mendengar secara langsung ataupun tidak. Okey, untuk metodologi yang keempat ialah Imam Abu Dawud akan menambahkan satu bab lain apabila mengandungi hadis yang bertentangan. Dekat sini, sekiranya dalam satu masalah tu ada terdapat hadis yang bertentangan, Imam Abu Dawud akan mengadakan satu bab, kemudian membuat satu lagi bab lain yang mengandungi hadis yang bertentangan dengan hadis dalam bab yang terdahulu, yang sebelum tu lah. Seterusnya, yang keempat ialah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mentakhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha. Dekat sini, segala amalan para fuqaha, Imam At-Tirmizi akan memasukkan hadisnya ke dalam kitabnya. Namun dekat sini, terdapat 2 hadis yang masih belum disepakati sepenuhnya oleh para fuqaha untuk diamalkan. Jadi kedua-dua hadis tersebut masih diperselisihkan ulama, baik daripada segi sanad maupun matan, sehingga sebahagian ulama ada yang menerima dan juga ada yang menolak. 2 hadis ni tidak diambillah oleh Imam At-Tirmizi. Okey, kita tengok hadis ni. Yang pertama ialah hadis tentang menjamak solat tanpa ada sebab tertentu. Kat sini Rasulullah SAW telah menjamak solat Zuhur dengan Asar dan Maghrib dan dengan Isyak tanpa adanya sebab takut dalam perjalanan dan tidak pula kerana hujan. Jadi kita tengok kat sini Rasulullah menjamak solat tanpa adanya sebab-sebab yang tertentu. Okey, seterusnya hadis yang kedua ialah hadis yang menjelaskan peminum khamr iaitu arak akan dibunuh jika mengulangi perbuatannya yang keempat kalinya. Kat situ hadis tu mengatakan bahawa apabila seseorang meminum khamr iaitu arak, maka deralah ia, dan jika ia kembali minum khamr yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia. Okey, metodologi yang kedua bagi Imam At-Tirmizi ialah beliau membicarakan perawi dari sudut al-jarh wa ta'dil. Okay, kita tengok kepada hadis yang saya kemukakan kat sini, mengatakan haddatsana Ahmadu ibnu Mun'in wa Ali ibnu Hujrin qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibn Khalid an abihi an Abdullah ibn Ja'far qala. Okey, dekat sini kita tengok yang dekat bawah sekali tu, qala Abu Isa wa Ja'far. Dekat sini Abu Isa ni siapa? Abu Isa ni Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa Ja'far bin Khalid, yang mana ibnu Sarah, anak kepada Sarah, mengatakan bahawa wahwa thiqah. Abu Isa mengatakan bahawa Ja'far ni seorang yang thiqah.
Okey, bagi metodologi yang ketiga bagi Imam At-Tirmizi ialah Imam At-Tirmizi menyusun kitabnya berdasarkan bab fiqh yang memasukkan hadis-hadis dari pelbagai status, dari yang status hasan, dhaif, bahkan yang berillah, yang mempunyai hadis yang mempunyai kecacatan. Dekat sini Imam At-Tirmizi menjelaskanlah kualiti hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib dengan memasukkan penilaian menurut ilmu al-jarh wa ta'dil. Seterusnya nombor 5 ialah Imam An-Nasa'i. Okey, metodologi yang pertama ialah Imam An-Nasa'i memberi penekanan kepada ilmu ilal hadis dalam sunannya. Jadi segala hadis yang mempunyai kecacatan, maka Imam An-Nasa'i akan memberi sedikitlah penekanan dekat situ dan memberikan sedikit tentang ilmu ilal hadis. Okey, yang kedua ialah menyatakan. Imam An-Nasa'i menyatakan kesilapan dan waham yang berlaku pada perawi. Okey, kita tengok yang pada ni lah, pada hadis yang saya kemukakan kat situ tentang adadu ghuslil wajhi, yang bermaksud bilangan tentang basuhan muka. Dekat sini kita tengok perawi dia. Kita tengok akhbarana Suwaid bin Nasri qala anba'ana Abdullah wa huwa ibn Mubarak an Syu'bah an Malik bin Urfatah an Abdi Khair an Ali radhiyallahu anhu. Dekat sini kita tengok baris kedua daripada bawah. Dia sebut wa qala Abu Abdurrahman hadha khata'un wa huwa as-sawabu Khalid bin Alqamah laisa Malik bin Urfatah. Kat sini berkata Abu Abdurrahman iaitu Imam Nasa'i lah, bahawa yang ni adalah salah dan yang betulnya ialah Khalid bin Alqamah, bukannya Malik bin Urfatah. Jadinya dekat sanad tu Syu'bah mengambil hadis bukannya daripada Malik bin Urfatah, tapi dia ambil hadis tersebut daripada Khalid bin Alqamah. Seterusnya, metodologi yang ketiga bagi Imam An-Nasa'i ialah Imam An-Nasa'i membuat bab untuk menyatakan perbezaan lafaz yang berlaku pada murid-murid yang mengambil hadis dari seorang syekh. Okey, kita tengok bab dan juga hadis yang telah dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i. Okey, bab kat sini zikrul ikhtilaf ala Abi Ishaq fi hadis Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas fil witri. Dekat sini Imam An-Nasa'i menyebutkan ikhtilaf ke atas Abi Ishaq yang mengambil hadis daripada Sa'id bin Jubair dan yang mengambil daripada Ibnu Abbas fil witri. Fil witri ni mengenai solat witir lah, mengenai solat witir. Yang mana di dalam sanad yang pertama Zakaria bin Abi Zaidah mengambil daripada Abu Ishaq dan menyatakan itu hadis marfu'. Manakala dalam sanad yang kedua Zuhair meriwayatkannya sebagai mauquf pada Ibnu Abbas. Kat sini mempunyai perbezaan antara dua hadis ni. Jadi Imam An-Nasa'i membuat satu bab tentang ikhtilaf bagi hadis-hadis tersebut yang mempunyai perbezaan. Okey, akhir sekali iaitu yang keenam ialah Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah meletakkan tambahan hadis iaitu hadis zawaid yang tidak terdapat pada kutub khamsah. Kutub khamsah ni yang itulah yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i. Untuk hadis zawaid yang dimasukkan di dalam Sunan Ibnu Majah boleh dijadikan bukti ataupun hujah. Kerana apa? Kerana mempunyai hadis yang berkualiti sahih dan juga hasan. Seterusnya, untuk metodologi yang kedua ialah Imam Ibnu Majah meletakkan hadis syawahid, sokongan kepada hadis zawaid. Meletakkan hadis syawahid dan juga mutaba'at lah, iaitu hadis yang menyokong kepada hadis zawaid. Untuk metodologi yang ketiga ialah Imam Ibnu Majah akan menggabungkan sanad dengan meletakkan simbol tahwil iaitu huruf ha apabila beliau mengambil hadis daripada beberapa jalan. Okey, kita tengok contoh hadis di dalam bab at-tawaqqi fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok sanad dia. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah, haddatsana Gundar an Syu'bah, wa haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Syu'bah bin an Amri ibni Murrah, an Abdurrahman ibni Abi Layla, qala qulna li Zaid bin Arqam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dekat sini pada sanad dia terdapat simbol tahwil iaitu huruf ha selepas Syu'bah dan juga terdapat wawul atfi yang mana maksudnya ialah ada dua jalur di sini, iaitu pada jalan yang pertama Abu Bakar bin Abi Shaybah mengambil hadis daripada Gundar mengambil hadis daripada Syu'bah mengambil hadis daripada Amru bin Murrah mengambil hadis daripada Abdurrahman bin Abi Layla mengambil hadis daripada Zaid bin Arqam dan Zaid bin Arqam mengambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala untuk jalur yang kedua Muhammad bin Bashar mengambil hadis daripada Abdurrahman bin Mahdi mengambil hadis daripada Syu'bah mengambil hadis daripada Amru bin Murrah mengambil hadis daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Seterusnya Abdurrahman bin Abi Layla mengambil hadis daripada Zaid bin Arqam dan Zaid bin Arqam mengambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dekat sini Gundar dan Abdurrahman mengambil hadis daripada guru yang sama. Jadinya Imam Ibnu Majah menggabungkan dua hadis tersebut menjadi satu dan hanya meletakkan simbol ha tahwil pada sanad yang mempunyai dua jalur. Okey, sampai sini sahaja metodologi Imam Kutub As-Sittah. Seterusnya, bilangan hadis dan hasil kata. Bilangan hadis Imam Bukhari menurut Muhammad Hanif Awang Yahya mengatakan bahawa 7,275 hadis berulang, 4,000 hadis tidak berulang termasuk asal sahabat dan tabi'in. Maka menurut Muhammad Rum et al. Mengatakan bahawa 2,602 hadis dengan matan mutasil, 60,000 hadis yang telah disaring, 7,379 hadis termasuk pengulangan dan 4,550 bab. Manakala menurut Syafi'i mengatakan bahawa 2,602 hadis matan bersambung, 159 hadis mu'allaq, 7,397 hadis kategori sahih, 1,341 hadis kategori ta'liq, 9,072 jumlah keseluruhan hadis.
Baiklah, yang seterusnya, mari kita lihat hasil karya daripada Imam Bukhari. Ini adalah antara karya-karya yang telah dikarang oleh Imam Bukhari. Antaranya Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad Al-Kabir Al-Rijal, Kitab Ad-Duhafa, Usamma Asy-Syahaba, Kitab Al-Kuna. Seterusnya kita lihat pula pada bilangan hadis Imam Muslim. Menurut anda mengatakan bahawa ada 12,000 jumlah hadis keseluruhan dan 7,275 hadis berserta pengulangan. Manakala menurut Haji Umar Faridah mengatakan bahawa ada 3,030 hadis tanpa pengulangan, 10,000 hadis dengan pengulangan. Manakala menurut Muhammad Hanif Awang Yahya mengatakan hanya 4,000 hadis dengan tidak berulang. Seterusnya kita lihat pula kepada karya daripada Imam Muslim, iaitu antaranya Al-Musnad As-Salih, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Jami' Al-Kabir dan lain-lain. Seterusnya, mari kita lihat kepada bilangan hadis oleh Imam Abu Dawud. Katakan terdapat 35 kitab, 1871 bab, 4,800 hadis tidak berulang, 5,274 hadis diulang. Manakala menurut Haji Umar Faridah mengatakan bahawa terdapat 4,800 hadis. Kita lihat pula kepada karyanya, antaranya Kitab As-Sunan, Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qad dan yang lain-lain. Seterusnya, lihat pula kepada bilangan hadis oleh Imam Tirmizi daripada An-Nun dan Haji Umar Faridah mengatakan bahawa terdapat 5 juzuk, 2,376 bab dan 3,956 hadis secara keseluruhannya. Ini pula adalah antara karyanya, antaranya ialah Kitab Tarikh, Kitab Al-Zuhud, Kitab As-Sama'il Al-Nabawiyah dan lain-lain. Seterusnya terdapat 5,761 hadis dalam kitab Imam Nasa'i. Ini pula antara hasil atau karya daripada Imam Nasa'i, antaranya Al-Musnad As-Sahih, Al-Jami' Al-Kabir dan sebagainya. Seterusnya, Imam Ibnu Majah daripada An-Nun dan Syafi'i mengatakan bahawa terdapat 32 kitab, 1,500 bab dan 4,000 hadis. Manakala menurut Haji Umar Faridah mengatakan bahawa terdapat 37 kitab, 1,575 bab, 4,341 hadis. Seterusnya, antara karyanya Misbah Al-Zujajah Al-Sunnah, Syarh Sunan Ibnu Majah, Yab Sunan Ibnu Majah, Al-Dibajah dan yang lain-lain. Kesimpulannya, setiap para ulama hadis Al-Kutub Sittah mempunyai berbagai metod yang digunakan dalam menyusun hadis-hadis dalam kitab mereka. Mereka memasukkan hadis-hadis yang lama dan palsu dalam kitab mereka juga. Terdapat perbezaan fakta antara penulis-penulis artikel atau buku yang dirujuk perkataan biodata, ciri kesahihan, hasil karya dan bilangan hadis serta metodologi Kutub Sittah ini. Maka penting bagi pembaca mengkaji dan membuat perbandingan berkaitan metod-metod ini dilakukan oleh ulama-ulama hadis agar para pembaca mengetahui sebab wujud pelbagai status hadis dalam satu kitab hadis. Oleh itu, seorang Muslim mestilah berusaha untuk memelihara kesucian dan kesahihan hadis-hadis supaya tidak mudah untuk diselewengkan oleh golongan anti hadis dan sentiasa membuat penyelidikan berkaitan hadis dari semasa ke semasa.